Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Berfadil tuan-tuan imam yang bahagia, pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat yang ada datuk-datuk, datin-datin, tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Lebih-lebih lagi kita masih lagi berpeluang untuk berada di atas muka bumi ini dalam keadaan kita tahu setiap hari ratusan manusia dengan ujian pandemik COVID-19 ini pergi meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Tapi kita alhamdulillah dalam keadaan walaupun ada di kalangan kita merasakan bahawa dah bosan dan sebagainya, namun kita masih lagi berada di rumah kita. Kita masih lagi berada di samping ahli keluarga kita. Dan alhamdulillah kita dengan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkah ke tahun seterusnya dalam kalender hijrah kita 1443 hijrah. Alhamdulillah. Bermakna kepada kita melangkah setahun lagi masuk dalam tahun baru Islam. Dan alhamdulillah hari ini telah bermulanya 1 Muharram. Seperti mana biasa, sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kita abaikan. Setiap kali melangkah masuk saja ke bulan baru, apatah lagi kita masuk ke tahun baru, satu doa yang diajar oleh Nabi SAW tatkala melihat anak bulan ini, sunnah ini baik diamalkan dalam tempoh 3 hari pertama, kata ulama, iaitu doa yang apabila mana kita melihat anak bulan, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah kedatangan terbitnya anak bulan ini datang kepada kami membawa keamanan dan menambah keimanan, wassalamati wal Islam, dan datangnya membawa keselamatan dan juga kesejahteraan, wat taufiq lima tuhibbu wa tardah, dan datangnya juga membawa petunjuk ke arah jalan yang engkau sukai dan engkau redai. Ya Allah, sesungguhnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sangat mengharapkan kedatangan tahun baru ini, datangnya bulan baru ini dengan membawa 1001 pengharapan kepada kita. Apatah lagi kita berada dalam pandemik COVID-19 ini yang kita melihat ianya masih lagi dalam keadaan cukup membimbangkan kita. Satu angka yang tidak menggembirakan, tetapi kita dituntut untuk kalau semua di kalangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada di kalangan kita yang makbul doanya, yang taqarrub doanya ataupun taqarrub dia itu dengan Allah Subhanahu wa taala dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita baca, sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datanglah, jadikanlah bulan yang datang ini datang kepada kami membawa keimanan dan membawa keamanan dan menambah keimanan, wassalamati wal Islam, dan datangnya membawa keselamatan dan juga kesejahteraan. Mudah-mudahan datangnya ini membawa satu berita gembira kepada kita dengan berlalunya insya-Allah pandemik COVID-19 yang cukup kita bimbangi pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di samping itu kita jangan lupa minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala ke arah jalan yang Allah sukai dan Allah redai kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Alhamdulillah, ya, bila kita menyebut 1443 Hijrah, hari ini telah pun masuk, ya, ke dalam tahun baru seterusnya, dan bagi kalender atau takwim hijrah bagi umat Islam, menekankan kepada kita bahawasanya peristiwa hijrah baginda Nabi SAW, ya, telah pun berlalu kira-kira 1443 tahun yang lalu, menggambarkan bahawa peristiwa hijrah ini adalah satu peristiwa yang sangat besar bagi diri baginda Nabi SAW dan juga bagi umat Islam seterusnya kepada dunia Islam, yang mana kita tahu bahawasanya hijrah telah membuka satu lembaran baru bagi dakwah Islamiah yang akhirnya berkembang kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, dan akhirnya Islam itu juga sampai kepada kita, alhamdulillah. Makanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertitik tolak daripada peristiwa hijrahnya Nabi SAW ini, ya, kita mengambil ibrah dan juga pengajaran, yang mana hijrah itu sendiri telah memberikan kepada kita satu pengajaran yang cukup besar dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, sebagai manusia, sebagai seorang Muslim, yang mana dengan hijrah itu sendiri telah memberikan kepada kita satu gambaran yang cukup jelas betapa Islam ini memerlukan kepada, dia memerlukan kepada pengorbanan. Hidup kita ini, kita tidak boleh mengharapkan datangnya itu sahaja. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini datang begitu saja, tetapi memerlukan kepada perjuangan dan juga pengorbanan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat bagaimana umat Islam yang dikecam atau ditindas begitu dahsyat dalam peristiwa hijrah sebelum hijrahnya Nabi SAW, dan bagaimana peristiwa Al-Amul Huzun, tahun kesedihan, yang memberi tekanan yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW tahun itu digelarkan sebagai tahun kesedihan, iaitu tahun ke-11 kerasulan baginda SAW selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid, dan diikuti sebulan 5 hari selepas itu kewafatan Abu Talib, bapa saudara kesayangan Nabi SAW. Apa yang sangat menyedihkan baginda Nabi SAW ialah tidak bertambah orang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh baginda SAW pada ketika itu. Jadi ini telah mengorak langkah Nabi SAW telah memulakan perjalanan hijrahnya yang pertama, iaitu ke bumi Taif, ya. Bumi Taif ini digelar sebagai Aqsab Biladil Hijaz, bumi Hijaz yang paling subur. Kalau tuan-tuan berkesempatan insya-Allah ataupun yang pernah pergi mungkin barangkali ke Taif ini, merupakan satu tempat atau satu kawasan yang menghijau, yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan, banyak pokok-pokok, pohon-pohon kurma, banyak tumbuh-tumbuhan seperti kalau disebut penuh dengan pokok seperti anggur, seperti delima, ya, dan beberapa lagi, ya, pokok-pokok yang lain, menggambarkan kawasan yang sangat subur. Baginda Nabi SAW telah memulakan hijrah pertamanya ini, ya. Kalau sebelum itu berlaku juga hijrah ke bumi Habasyah, tetapi tidak diikut oleh Nabi SAW, ya. Tetapi dalam hijrah ke bumi Taif ini, baginda Nabi SAW mengorak langkah, ya, membawa dakwah yang kepada penduduk di sekitar, luar daripada kota Mekah, bersama dengan anak angkat baginda SAW, Sayyidina Zaid bin Al-Harithah, ya. Dan kita tahu bahawa dalam hijrah ataupun dakwah, misi dakwah ke bumi Taif ini, ya, telah ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif, sehingga digambarkan baginda Nabi SAW telah diusir, dihalau oleh penduduk Taif ini, ya. Bukan halau sekadar tolak semata-mata dakwah baginda Nabi SAW, tapi Nabi SAW itu telah pun, ya, diusir dalam begitu dahsyat sekali. Mereka telah mengarahkan wanita-wanita, anak-anak kecil, hamba-hamba, mengusir baginda Nabi SAW daripada bumi Taif ini. Bukan sahaja halau begitu saja, dibalingnya baginda SAW dan juga Zaid Al-Harithah dengan objek-objek yang berbagai, ya, sehingga digambarkan berkocak darah dalam kasut baginda Nabi SAW. Maknanya dalam peristiwa itu baginda Nabi SAW cedera dan membawa kepada, ya, Nabi SAW terpaksa berunduk, dan dalam perjalanan kembali ke Mekah, baginda Nabi SAW singgah bermalam, berteduh di kebun anggur yang dimiliki oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni pun bukan orang lain juga dengan Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah ni adalah pangkat saudara dengan Nabi SAW. Jadi di situlah
bila mana Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat bagaimana ketika itu Jibril alaihissalam, seperti mana diceritakan dalam hadis, datang bersama dengan para malaikat penjaga gunung, menawarkan untuk jika Nabi SAW berkehendak dimusnahkan penduduk Taif, maka perintahkan saja kepada malaikat penjaga gunung ni, angkat gunung Akhshabin itu, 4 penduduk Taif. Maknanya habis cerita je, Taif tu hilang daripada peta lah ibaratnya. Tapi Nabi SAW tidak begitu, kerana baginda sedar bahawasanya baginda diutus membawa rahmat, baginda diutus untuk membawa dakwah, dan Nabi SAW mengharapkan zuriat yang lahir daripada keturunan mereka itu nanti satu hari akan menerima Islam ini dan juga membawa Islam ke atas muka bumi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hasil daripada peristiwa itu membawa kepada setelah Nabi kembali ke Mekah, membawa kepada perjalanan Isra' dan Mi'raj, yang mana Allah SWT memperjalankan baginda SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan sehinggalah ke Sidratil Muntaha, di langit yang ke-7. Jadi dan Nabi SAW kembali dengan membawa kefarduan solat, dan setelah itu bermulalah kefarduan solat 5 waktu kepada seluruh umat Islam. Dan inilah antara satu-satunya ibadah yang telah dibawa oleh penduduk, atau dihantarkan oleh Nabi SAW melalui dutanya Sayyidina Mus'ab bin Umair ke bumi Yathrib, Madinah, dalam rangka dakwah Nabi SAW 2 tahun lebih awal sebelumnya hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi Nabi SAW ini ketika mana suku kaum Khazraj datang menunaikan fardu haji ke bumi Mekah ketika itu. Dan kita tahu haji ini memanglah satu ibadah yang telah difardukan lebih awal, bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS, tetapi belum lagi ketika itu difardukan, diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun umat manusia ketika itu, kaum Arab, mereka datang menunaikan fardu haji. Jadi Nabi SAW menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah yang datang. Antara kabilah yang menerima dakwah Nabi ini ialah kabilah daripada suku kaum Khazraj. Maka ketika itulah Nabi SAW mengambil peluang untuk mengutus Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk sama-sama dengan suku kaum Khazraj ini kembali ke Yathrib. Dan disitulah bermulanya orang-orang Madinah telah menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW melalui dutanya, melalui utusan Nabi SAW Sayyidina Mus'ab bin Umair, kira-kira 2 tahun lebih awal sebelum hijrahnya Nabi SAW, iaitu pada tahun ke-13 kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama mengatakan di awal tahun 14 Sebab baginda Nabi SAW ini dalam sejarah diceritakan baginda berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Pada penghujung bulan Safar, tanggal 28 atau 29 Safar, baginda SAW telah datang ke rumah Abu Bakar pada malam hari. Nabi keluar daripada rumah baginda SAW, Nabi suruh Sayyidina Ali tunggu di rumahnya, dan baginda pergi ke rumah Abu Bakar, dan Nabi SAW bersama dengan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan anaknya Abdullah pergi ke gua Sur untuk bersembunyi di situ terlebih dahulu. Kemudian Abdullah ni balik semula ke Mekah, dan perkara ini berlaku selama 3 hari. Dan pada awal bulan Rabiul Awal, kita dalam kalender Islam ni Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan 3, Safar ni bulan 2. Jadi Nabi SAW pada 1 Rabiul Awal, pada awal bulan Rabiul Awal ini, Nabi memulakan langkah hijrahnya menuju ke Yathrib dengan dipandukan oleh seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Anak Abu Bakar pun nama Abdullah juga, tapi yang menjadi penunjuk jalan ini ialah Abdullah bin Uraiqid. Dan Nabi SAW tidak melalui ikut jalan biasa seperti mana yang dilalui oleh pedagang-pedagang sebelum ini menuju ke Yathrib, tapi Nabi melalui jalan yang hanya orang pakar saja tahu, iaitu Abdullah bin Uraiqid antaranya. Jadi Nabi SAW menunjukkan perjalanannya ini pada tanggal 1 Rabiul Awal dan tiba di Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi SAW sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal, dan Nabi bermalam di Quba beberapa hari sehinggalah Nabi mengasaskan tapak tempat yang Nabi SAW di Quba itu dirikan solat itu menjadi Masjid Quba pada hari ini. Kalau tuan-tuan pernah sampai ke Madinah ini, tuan-tuan pastinya akan singgah di Masjid Quba ini.
Jadi di situlah Nabi SAW mendirikan solat 5 waktu, dan kita tahu bahawa prinsip solat ini telah pun difardukan 2 tahun sebelum itu, ya. Jadi tapak itu telah dibina Masjid Quba pada hari ini. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, baginda Nabi SAW pun terus bergerak menuju ke tengah-tengah Yathrib, yang kita gelar pada hari ini ialah Central of Madinah. Di Madinah tengah-tengah itu, dan Nabi SAW pun di situlah baginda SAW berhenti, tunggangan baginda Nabi SAW berhenti di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ya, kerana masing-masing penduduk Madinah, ya, menyambut kedatangan dan mempelawa Nabi SAW agar bermalam di rumah mereka. Tetapi tunggangan Nabi SAW itu, Nabi biarkan ianya berhenti di mana, dan Nabi SAW berhenti di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini, kalau tuan-tuan tahu lokasinya, ialah betul-betul berhadapan dengan Masjid Nabawi pada hari ini, ya. Kerana di hadapan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini terdapat sebidang tanah yang dimiliki oleh 2 anak yatim daripada Bani Najjar. Tapak tanah ini adalah tanah ini ada pohon-pohon kurma, dan juga terdapat kubur-kubur lama orang musyrik, ya. Jadi tanah ini telah dibeli oleh Nabi SAW, dan harganya telah dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan nilai 10 dinar emas, ya. Jadi itulah dia, tapak itulah yang telah dibinanya Masjid Nabawi, dan kekallah tapak itu sehinggalah ke hari ini. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah membiayai, dan kita bayangkanlah betapa banyaknya pahala masuk ke dalam saham ataupun dalam simpanan akhirat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana tak berhenti, tak putus-putus orang sembahyang di tapak masjid yang dibiayainya. Dan kita lihat masjid itu masih lagi tersergam sehingga ke hari ini, ya. Tapaknya itu, masjid ini dah sentiasa berubah mengikut perjalanan zaman, ya, berdasarkan hiasan, bangunan dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itulah yang disebut sebagai peristiwa hijrah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang telah berlaku dalam lipatan sejarah kira-kira 1443 tahun yang lalu. Baginda Nabi SAW hijrah pada awal bulan Rabiul Awal, ya, dan tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun bulan Muharram yang kita berada padanya hari ini, 1 Muharram, adalah bulan yang disebut sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Dan kita tahu bahawa takwim hijrah ini ataupun kalender hijrah ini bukanlah diasaskan oleh Nabi SAW, ya. Ianya adalah cetusan idea dan juga perbincangan Khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain, ya, Sayyidina Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan juga lagi beberapa yang lain, ya. Kerana ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pun wafat, ya. Kita tahu selepas kewafatan Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah. Selepas khalifah Abu Bakar wafat, Umar menjadi khalifah. Dan ketika Umar menjadi khalifah pada pada tahun ke-17 hijrah, ya, ketika itu Umar bin Khattab dia bertemu dengan berhadapan dengan situasi, ya, surat menyurat, kerana negara Islam ketika itu sudah mula meluas. Jadi antara surat yang diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab daripada Abu Musa Al-Ash'ari sebagai duta ataupun gubernur Islam ketika itu di Basrah. Jadi ketika itu Abu Musa Al-Ash'ari dia berhadapan dengan situasi, dia terima surat daripada Umar, tertulis padanya bulan Syaban tapi tak dinyatakan tahun. Maka Abu Musa Al-Ash'ari merujuk kembali surat itu kepada Khalifah Umar, bertanya, telah sampai kepada kami warakah daripada Khalifah, tetapi dinyatakan padanya Syaban. Cuma kami tak tahu, tak pasti apakah Syaban itu Syaban yang kami berada padanya sekarang ataupun Syaban pada tahun yang lalu. Maka Umar pun terfikir, ini cerita tuan-tuan, kisah 1400 tahun yang lalu cerita. Jadi Umar terfikir betul, umat Islam ni tak ada tahun dia, tak ada base nak dikira berdasarkan apa. Tambah pula ketika itu datang pula surat yang satu lagi daripada Sayyidina Ya'la bin Umayyah, seorang sahabat yang tinggal di Yaman. Kebetulan ketika itu dia mempunyai satu bentuk pendekatan, dia hantar surat pada khalifah dalam dinyatakan bulan, dinyatakan hari, bilangan hari dalam bulan tersebut, ya, katakan 8 hari yang ke-8 dalam bulan tersebut, dan dinyatakan tahun berdasarkan tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cetusan idea ini sangat cantik sehingga Umar mendorong panggil para sahabat berkumpul dan berbincang apakah berkenaan dengan peristiwa ini, apakah yang sesuai. Tambahan ketika itu
apa nama Sayyidina Umar bin Khattab, seperti mana yang diceritakan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir, menyebut dalam karyanya, sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah, katanya Muhammad bin Sirin, seorang lelaki, datang kepada Umar dan berkata, cadangkan, tetapkan seperti mana orang-orang bukan Arab lakukan dengan menulis pada bulan tertentu dan tahun tertentu. Jadi ketika itu betul memang umat Islam tak ada berdasarkan tahun-tahun itu. Nabi tahun kesedihan Nabi gelar sebagai tahun kesedihan, tahun banjir Nabi gelar tahun banjir. Begitulah, apa peristiwa besar berlaku tersebut dinamakan tahun itu dengan peristiwa tersebut. Jadi ketika itu Umar kata, cadangkan, apakah cadangan yang baik? Maka mereka berkata, tahun bila kita nak mulakan? Ketika itu, ini dalam perbincangan khalifah bersama dengan umat Islam ketika itu. Jadi ada yang mencadangkan tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mencadangkan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar tahun kelahiran ni dah macam sama macam orang Masihi, mereka meletakkan tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai tahun 1. Yang kita duk sebut 2021 itu berdasarkan tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Macam-macam, ada yang meletakkan tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah mereka bertanya, dicadangkan tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hijrahnya Nabi ini memang tak ada khilaf dah. Masing-masing mengalami peristiwa itu dan mereka mengetahui bilakah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersetujulah Umar bin Khattab untuk menetapkan tahun hijrah Nabi sebagai tahun 1 bagi kalender takwim hijrah, takwim umat Islam. Kemudian menetapkan bulan pula. Jadi mereka mencadangkan, ada yang cadang bulan Ramadan, ada yang cadangkan bulan Syawal, ada yang cadangkan bulan itu, bulan ini. Sehinggalah dicadangkan bulan Muharram. Umar bersetuju untuk dicadangkan bulan Muharram, kerana satu, Muharram ni adalah bulan-bulan termasuk dalam bulan-bulan haram. Yang kedua, dia selepas orang balik daripada haji. Jadi bila orang balik daripada haji ni, orang mudah nak ingat, masuk saja Muharram itu ketika tahun baru lah. Jadi bermulalah pada ketika itu, dicadangkan Muharram kerana ia bulan orang ramai yang baru sahaja menyelesaikan menunaikan fardu haji dan juga termasuk dalam bulan-bulan haram dalam Islam. Lalu mereka pun bersetuju menjadikan bulan Muharram bulan yang pertama bagi kalender Islam, dan ini telah dirakamkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi jelas menunjukkan bahawa kepada kita bahawasanya penetapan tahun dan juga bulan dalam Islam itu telah diasaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-17 hijrah, dan peristiwa ini maknanya dengan backdated lah, undur ke belakang, meletakkan tahun hijrah Nabi SAW itu sebagai tahun 1 dan meletakkan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Jadi kita sebut hari ini kita masuk 1 Muharram, bukan bermakna Nabi SAW hijrah pada Muharram, tapi Muharram ini adalah bulan permulaan persiapan untuk hijrah. Kerana sahabat-sahabat kita tahu bahawa mereka telah berhijrah lebih awal daripada Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Abu Bakar ni standby bila nak hijrah, yang lain dah hijrah dah. Umar punya hijrah lagi dahsyat tuan-tuan. Bagaimana Umar dia kumpul, dia pergi ke kaki bukit Sofa tu, dia tanya kepada penduduk Mekah, siapa yang nak isteri dia jadi janda, anak-anaknya jadi yatim, ibu bapanya kehilangan anak, mari halang. Umar nak hijrah ke Madinah, nak ke Yathrib ni. Jadi Umar ni dia pahlawan tuan-tuan, pendekar. Tak ada siapa berani halang. Orang lain pasal hijrah senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Jadi ketika itu ramailah orang-orang yang lemah, orang yang tak mampu, orang-orang yang tidak berupaya berlindung dengan kehebatan Umar itu untuk turut sama hijrah dengan Umar bin Khattab ke Yathrib. Setelah perintah hijrah itu telah dikeluarkan, telah diperintahkan oleh Allah SWT melalui nabinya. Jadi ketika itu ramai sahabat-sahabat dah mula hijrah. Nabi SAW hijrahnya pada bulan, memulakan perjalanan hijrahnya pada hujung bulan Safar dan memulakan pergerakan ataupun langkah hijrahnya yang benar meninggalkan kota Mekah pada 1 Rabiul Awal. Jadi kita menggunakan kalender 1 Muharram ini berdasarkan, kita base kepada apa yang telah ditetapkan, yang diputuskan dalam perbincangan Umar bin Khattab dengan juga para sahabat, dan telah kita guna pakai pada hari ini dengan menetapkan bahawa 1 Muharram atau bulan Muharram sebagai kalender, sebagai bulan 1 bagi kalender Islam, dan juga menetapkan tahun hijrah Nabi sebagai tahun ukuran untuk bagi umat Islam mengira kiraan tahun. Dan kita telah pun masuk pada tahun ini, alhamdulillah, pada hari ini 1443 Hijrah, memaparkan kepada kita bahawasanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berlalu.
kira-kira 1443 tahun yang lalu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seperti mana biasa tuan-tuan, bila mana kita melangkah kepada tahun baru, kita melangkah ke bulan baru, jangan kita tinggalkan seperti mana doa yang saya sebut di awal tadi, doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikanlah kedatangan bulan ini membawa keimanan, membawa keamanan dan menambah keimanan kami, membawa keselamatan dan juga membawa kesejahteraan, dan membawa petunjuk ke arah jalan yang Allah redai dan Allah sukai. Inilah yang kita nak, yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kedatangan ini, dengan bertambahnya umur kita ini tuan-tuan, satu perkara lagi jangan lupa, bertambah umur bermakna makin dekat kita dengan ajal kita. Kita buat ajal ni tuan-tuan, tak boleh nak apa, kita kata ada kawan ni muda lagi, lambat lagi matinya. Tak tuan-tuan. Hari semalam kita diberitakan dengan apa, isteri kepada pelawak tanah air kita, Syuaib, Siti Sarah Raisuddin Hamzah, tuan-tuan, pergi dalam umur saya dalam awal 30-an, muda lagi, 35, 37 begitulah tuan-tuan. Nak menggambarkan kepada kita bahawasanya apa yang pernah disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, fakam min sahihin mata min ghairi allatin, berapa ramai orang sihat mati tanpa ada penyakit, wa kam min saqimin asyahina min ad-dahri, dan berapa ramai orang sakit menderita terus menerus hidup di alam ini. Maknanya tak semestinya kita nampak kita sihat, tak, lambat lagi mati, tidak. Kadang-kadang orang sihat tiba-tiba, tambah kita berada dalam pandemik COVID-19 ini, kita barangkali dijangkiti, na'udzubillah. Maka inilah paling penting, pentingnya kita menjaga kesihatan kita, menjaga SOP yang mananya yang membawa kepada kebaikan kita. Tak perlu ke mana-mana, duduklah di rumah. Kalau perlu keluar, jagalah SOP. Kita tuan yang datang ke masjid ini, begitu juga, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah dalam arti kata kita datang ke masjid, tak apa, ke masjid tak ada virus tak datang. Tuan-tuan jangan. Brunei pun dah mula tutup masjid pada hari ini tuan-tuan. Kenapa? Ada kes baru yang berlaku di sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita di kesempatan kita dibenarkan untuk kembali ke masjid, menunaikan fardu solat, fardu berjamaah dan juga solat Jumaat. Marilah kita mengambil ibrah dan juga pengajaran serta kerjasama untuk menjaga SOP dengan menjaga kebersihan. Rasa tak sihat, datanglah tuan-tuan. Berasa sihat dan kita rasa kita itu datang ke masjid dengan menjaga SOP, jaga penjarakan, janganlah kita bertepuk bertampau, jumpa kawan dan sebagainya, tapi sebaliknya kita jaga. Kerana ruang dan peluang ini tuan-tuan, sekiranya kita tak jaga sebaik mungkin tuan-tuan, na'udzubillah, barangkali boleh menjadikan tempat kita kembali di PKPD semula tuan-tuan, menyebabkan kita tak boleh kembali ke masjid, melainkan pegawai-pegawai saja yang boleh solat di masjid tuan-tuan. Justru itu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, marilah sama-sama kita hargai, dan mudah-mudahan dengan kedatangan tahun baru Islam ini tuan-tuan, datangnya membawa keamanan kepada kita, kesejahteraan, dan diangkat wabak-wabak yang melanda kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita kepada situasi kita yang asal dulu, yang mana kita boleh berada dalam keadaan aman, damai, tanpa perlu rasa risau, gundah gulana, nak keluar pun takut dan sebagainya tuan-tuan. Dengan apa? Dengan kedatangan wabak-wabak yang cukup mengancam nyawa kita pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk itu tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kedatangan tahun baru ini, kita membuat sedikit check and balance terhadap apa yang telah kita laksanakan pada tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan check and balance itu, kita akan melihat apakah kekurangan dan kekuatan kita. Yang paling utama ialah kekurangan kita, dan kita cuba baiki bagi tahun baru ini, yang kita sebut sebagai azam tahun baru, tuan-tuan. Dengan kedatangan tahun baru Islam 1443 Hijrah ini, kita check and balance kembali apakah kekurangan kita. Mudah-mudahan kita baiki yang terbaik daripada peluang yang kita berada pada tahun 1443 Hijrah ini. Nabi SAW pernah berpesan kepada kita, dengan bab ilmu ini, man yazdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tetapi tidak bertambah hidayahnya, maknanya tidak semakin hampir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semakin banyak amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? Lam yazid minallahi illa bu'da, tidak bertambah ataupun tidak lebih hampir dia kepada Allah itu, melainkan dia sebenarnya semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi 1 Muharram yang barakah ini, kita mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada peristiwa hijrah baginda Nabi SAW
Yang mana kita tahu hijrah itu membawa kepada kemenangan. Dan inilah yang kita hendakkan kepada kehidupan kita. Kita memperoleh kemenangan dunia dan juga akhirat. Dan di akhirat kelak kita ditempatkan bersama dengan baginda Nabi SAW. Seperti mana doa kita tuan-tuan, ya, kita inginkan, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan, kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat akan kemenangan, iaitu kebahagiaan, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami, lindungilah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya manusia yang benar-benar berjaya di akhirat kelak ialah manusia yang berjaya daripada dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam. Saya kira cukup sekadar itu yang boleh kita kongsikan pada halaqah kali ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang taif, kelemahan di saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.